Jadi jika ditanya saya amat kesal dan juga berharap supaya pihak DAP carilah isu-isu politik lain yang lebih matang, yang lebih tidak menyebabkan supaya timbulnya perasaan marah antara orang Melayu terhadap orang bukan Melayu, ataupun perasaan marah terhadap UMNO yang dilihat sebagai satu pertubuhan yang berteraskan orang Melayu. Sebagai contohnya, kita lihat baru-baru ini di Pilihan Raya Hulu Selangor, sejumlah 3 juta telah diberikan oleh kerajaan kepada satu sekolah Cina di Dun Rasa. Ianya telah dilihat sebagai satu yang berbentuk rasuah oleh parti pembangkang, dan disebabkan itulah adanya petisyen pilihan raya yang dibawa terhadap apa yang dilakukan oleh kerajaan. Jadi kenapa, kalau betul lah DAP ini ialah parti yang berteraskan sosialis, iaitu yang mana saya faham kalau kita tengok sosialis masa zaman era sewaktu parti komunis ataupun sebelum tu, masa zaman Nazi dan sebagainya, ialah yang mana mereka ini menitik beratkan kerajaan mengatasi semuanya, dan apa jua yang dimiliki oleh rakyat adalah milik kerajaan. Itu adalah sosialis. Tetapi di sini DAP telah mula bermain menjadi resis, ya. Kenapa DAP dilihat dalam keadaan double standard ataupun tidak konsisten? Kerana dalam satu posisi DAP mempertikaikan hak orang Melayu. Katanya 153 perlu dikaji semula kalau boleh buang. Tetapi DAP tidak pernah menyentuh 1521. DAP juga tidak pernah menyentuh tentang Seksyen 3 Akta Hasutan yang melarang supaya benda-benda ini diperbincangkan sehingga boleh menjadikan ianya satu yang berbentuk rasuah, berbentuk menghasut, ya. Dan dalam pada masa itu, kenapa pula apabila geran 3 juta diberi pada sekolah Cina, DAP tidak menyatakan bahawa ini juga boleh menghasut kerana you nak memberi kelebihan kepada sekolah Cina. Jadi di sini kita nampak ketidakkonsistennya. Jika kita lihat negara jiran di selatan semenanjung Malaysia, iaitu negara Singapura, Negara Singapura ditunjangi oleh PAP, People's Action Party, yang merupakan big brother kepada Democratic Action Party. Penubuhan mereka didasari atas dasar sosialis, iaitu keadilan sosial, iaitu kerajaan mendaluhi semuanya. Di Singapura sendiri tidak ada sekolah jenis kebangsaan untuk sesuatu kaum. Yang ada, setahu saya, hanyalah satu sekolah tinggi untuk perempuan Cina, dalam bahasa Inggeris Singaporean Chinese Girls School, meaning bermaksud ianya hanyalah untuk sekolah bagi anak-anak gadis Cina Singapura, tetapi bukan sekolah jenis kebangsaan Cina. Kalaulah Singapura, yang tentunya Lee Kuan Yew selaku Perdana Menterinya semasa mula-mula Singapura ditubuhkan, telah melihat bahawasanya dengan adanya jenis sekolah-sekolah ini boleh membuatkan harmoni antara kaum itu akan tergugat. Tentu ada sebab kenapa beliau tidak menggalakkan sekolah jenis kebangsaan Cina. Okey. Sebagai penasihat undang-undang UMNO, yang mana saya percaya tugas saya ialah untuk memastikan peraturan dan peruntukan undang-undang dipatuhi. Saya melihat satu, apabila DAP memainkan isu ini, ianya tidak lain kerana mereka bankrupt politik, isu politik dia. Kedua, mereka sedang mencuba untuk memecah belahkan lagi toleransi
dan juga penerimaan kaum sesama antara kaum yang lain. Mereka dilihat mahu menarik seberapa ramai kaum Cina ataupun pengundi Cina kepada mereka, supaya MCA akan sentiasa dilihat lemah kerana tidak berani untuk memperkatakan perkara 153, ya. Mereka sengaja, dengan izin dalam bahasa Inggeris, blackout artikel 1521, iaitu tentang pelajaran atau pengajaran dalam bahasa Cina, ya. Dan akhir sekali mereka mahu memperlihatkan bahawasanya UMNO ini tidak lain hanya memperjuangkan bangsa Melayu sahaja. Jadi pada pandangan saya sudah cukup diperkatakan sebelum ini, dan jika perlu saya rasa eloklah satu laporan polis dibuat terhadap sama ada mana-mana pemimpin DAP ataupun mana-mana pemimpin kaum bukan Melayu yang mula memperkatakan tentang 153. Begitulah juga kalau ada juga kaum ataupun pemimpin daripada parti bukan DAP yang memperkatakan tentang artikel 1521. Ya. Asasnya kita telah bersetuju atas dasar kontrak sosial bahawasanya ada beberapa hak yang diberikan kepada orang Melayu dan ada beberapa keistimewaan dan pengiktirafan telah diberikan kepada bukan Melayu. Sebagai contohnya, pada mula kita menubuhkan ke Malaysia, Perlembagaan Persekutuan, kerakyatan telah diberikan. Jadi jangan kita lupa apa yang telah dipersetujui, dan kita sekarang meminta supaya ianya dilihat semula tanpa kita mendasari balik kepada sejarah penubuhan Perlembagaan Persekutuan atau sejarah penubuhan Persekutuan Tanah Melayu, sejarah penubuhan Malaysia, dan akhirnya semangat atau spirit Perlembagaan Persekutuan yang pada dasarnya adalah untuk memastikan setiap kaum tidak tertindas dan tak ada kaum yang menindas. Itu sahaja. Terima kasih.